Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Jemaah yang diberkati, dirahmati, dikasihi, lagi moga kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, ittaqullaha usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaqullah ya ulil albab la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Segala puji untuk Allah, selawat dan salam untuk Rasulullah, kekasih Allah dan kekasih kita semua. Moga Allah menjadi saksi serta para malaikatnya, sesama kita juga, bahkan seluruh makhluk Allah termasuk syaitan sekalipun terpaksa menjadi saksi. Kita ini semua cintakan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berpesan pada diri saya dan jemaah semua, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar rasa takwa, kerana tidak ada jalan untuk kita selamat dunia dan lebih-lebih lagi akhirat kecuali dengan takwa. Sekaligus sama-sama malam ini dalam kuliah ganti, kebetulan barangkali ada yang tak dapat hadir, dan saya baru-baru ni pun tak dapat hadir juga kuliah subuh. Alhamdulillah, pertemuan yang ditentukan qada dan qadarnya oleh Allah Subhanahu wa taala, moga kita semua diberkati, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah wahyu Allah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah dengan sebenar-benar rasa takwa, dan jangan ada yang mati kecuali setelah betul-betul kamu semua Islam. Malam ni saya nak sebut ada satu hadis sebelum kita masuk ke dosa yang ke-14.
Malam ni kalau ikut bacaan kita dari buku Dosa-Dosa Besar oleh Imam Az-Zahabi, dan bersama dengan saya ada buku terjemahan versi tahqiq, yakni versi yang disahkan benar dan salahnya oleh Ummul Qura, Maktabah Ummul Qura, dan bersama dengan saya juga ada versi bahasa Arab, juga sudah ditahqiq, diberitahu ada yang benar, ada kalau hadisnya hadis sahih, hasan, ataupun hadis dhaif, bahkan maudhu'. Cerita pun diceritakan cerita ada yang palsu, yang tidak betul. Cuma malam ni saya nak sebut satu hadis, di mana hadis ini telah dinyatakan sahih oleh almarhum Syekh Al-Albani. Hadis yang diriwayatkan antaranya disebut dalam Sunan Ibnu Majah, Sahih Ibn Khuzaimah, juga disebut dalam kitab Mustadrak Al-Hakim, hadis dari Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, inna qabla khuruji ad-dajjal, sesungguhnya sebelum keluarnya Dajjal. Dan ada hadis yang menyebut inna baina yadayhi inna baina yadayhi. Ini hadis yang menceritakan terus berkaitan dengan Dajjal, dan hadis ini diriwayatkan oleh Asma binti Yazid Ummu Salamah Al-Ansariyah. Yang tadi yang saya baca hadis yang diriwayatkan dari Abi Umamah, maknanya hadis riwayat yang berlainan, ya. Tapi hadis ni kedua-duanya, yang terutamanya hadis ini hadis sahih, ya. Sebelum keluarnya Dajjal akan berlaku salasa sanawatin syiddah. Inna qabla khurujid Dajjal salasa sanawatin syiddah, akan berlaku 3 tahun yang penuh cabaran. Syadid ni nak bagi tahu perik, boleh dikatakan merana lah, bergantung pada tempat dan orang juga. Yusibun nasa fiha ju'un syadid, akan berlaku kelaparan yang sangat bersangatan. Ya'murullah, kenapa alasannya itu berlaku? Ya'murullahu as-samaa'a fi sanatil ula antah bisa sulusa matariha, kerana Allah perintah langit pada tahun yang pertama sebelum keluar Dajjal, Allah akan perintah supaya langit tahan hujan 1/3 dari jumlah kebiasaan. Dari jumlah kebiasaan 1/3. Wa ya'murul arda an tahbisa sulusa nabatiha, dan Allah perintahkan juga bumi menahan 1/3 dari tumbuh-tumbuhannya. Summa ya'murus samaa'a fis sanati tsaniyah, kemudian Allah akan perintah lagi selepas habis 1 tahun, Allah perintah pada tahun kedua, fatahbisu sulusai matariha, tahun kedua akan ditahan 2/3 hujan dari turun. Wa ya'murul arda, dan begitu juga Allah perintah bumi, fatahbisu sulusai nabatiha, 2/3 dari tumbuh-tumbuhan, khususnya yang secara umumnya seluruh tumbuh-tumbuhan, khususnya termasuklah yang menjadi sumber makanan. Summa ya'murus samaa'a fis sanati tsalitsati, masuk tahun ketiga, maknanya cukup genap 2 tahun, masuk tahun ketiga, bukan habis 3 tahun, habis baru 2 tahun. Bulan atau berdasarkan bulan qamariyah,
tak sampai 315 ataupun 16 hari, sekitar 300 hari. Summa ya'murus samaa fi sanati tsalisah, pada tahun ketiga, fatahbisu mataraha kullahu, langit menahan diri dari menurunkan hujan sama sekali, semua sekali, tak turun walaupun setitik. Fala taqturu qatratan, saya sebut tadi, tak turun walau satu titik. Qatrah ni titik, kita tengok jatuh. Wa ya'murul arda fatahbisu nabataha kullahu, dan begitu juga bumi, dia seiring dengan ilmu sainsnya disebut sebagai faktor kemarau, ilmu geografi, ilmu ilmu cuaca, kaji cuaca. Maka pada waktu itu bumi juga menghalang ataupun menahan tumbuh-tumbuhan dari tumbuh semua sekali. Fala tumbitu khadra'a, tidak menumbuhkan satu pokok yang hijau pun, tak ada pokok baru. Fala yabqa zatu zulfin illa halakat, semua haiwan mati. Bukan haiwan yang kecil-kecil je. Bila sebut zulf ni, haiwan macam unta yang kaki, yang ada kuku yang keras tu, mati. Illa masya Allah, kecuali yang Allah Subhanahu wa ta'ala tahan, tak bagi mati. Maknanya bukan semua sekali. Jadi pada waktu itu Rasulullah pun kata, fama ya'ishun nas fi zalika zaman, macam mana nak hidup pada zaman tersebut. Rasulullah kata, at-tahlil wa takbir wa tahmid, kena pada waktu itu orang akan banyak menyebut la ilaha illallah, menyebut Allahu akbar, dan menyebut alhamdulillah. Kalau ikut dalam konteks alhamdulillah tu tak dapat, tapi kita kata alhamdulillah, maknanya kita kena melihat itu dalam konteks ujian. Apa pun kita kena syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa pun yang mati di kalangan ahli keluarga, yang hilang harta benda, tetap kena sebut alhamdulillah. Kalau tak, dia tidak akan tahan, tak mampu untuk hidup zaman tersebut. Wa yujzi'u dzalika 'alaihim majza'at at-ta'am. Dengan sebab itu, bila dia bertahlil, bertakbir dan bertahmid, dia akan dapat tampung keperluan makan dia tu. Air tak ada, makanan tak ada. Mudah-mudahan menjadi satu peringatan. Saya tidak mahu ini menjadi satu spekulasi. Cuma bila Allah beri kepada kita suasana sekarang, di Eropah, sahabat saya baru ni balik Malaysia, tinggal di UK sana, balik, dia cerita macam mana keadaan harga barang naik di sana. Stok-stok pun dah mula berkurangan. Kemudian begitu juga di Bosnia, negeri mentua saya, masing-masing hak mana sempat beli gandum. Masa saya pergi hari itu bulan 1, mereka tengah kecoh pakat nak beli gandum, habis kat kedai gandum, dan gandum naik harga. Masa tu kat Malaysia tak ada cerita lagi tu. Itu kat Bosnia. Diorang, ialah pasal diorang Eropah, duduk suasana Eropah dengan diorang, jadi diorang dapat berita lebih cepat dari kita. Apa benda desas-desus. Semalam saya tanya isteri saya, dekat rumah mak ada gandum tak? Dia kata, saya ingat dia masa kita, pasal saya pun bantu kebetulan ada masa tu, sempat beli 100 kilo, tak tahulah berapa lama untuk makan 2 orang. Kita tak nak nasi, dia tak nak gandum lah.
Gitu cara dia. Jadi bila disebut begitu, saya bukan nak, sekali lagi ini bukan spekulasi, bukan nak sebut apa-apa, tapi kadang-kadang bila orang bercakap kan, orang bercakap macam anak saya nak pergi hari ni, nak bawa pagi tadi nak bawa makanan bosnya hari raya di sekolah. Masjid ni hari raya juga lagi ke? Dia dah habis dah, lupa nak sebut selamat hari raya. Lupa. Allahu Akbar. Pergi ke kedai tengok gandum pun tak ada lah. Apa yang panik kita pun tak tahulah apa sebenarnya. Dan harga pun naik. Biasa RM1.80. Semalam beli harga RM3 tak silap saya, satu paket RM3 satu paket beli. Ada gandum. Kalau muslimat tahu, dia mesti tahu gandum cap bunga ros. Dia ada dua je gandum hak boleh buat kuih. Gandum cap bunga ros dengan cap blue key. Kalau gandum cap sauh tak boleh. Dia gandum cap sauh ni kalau kita orang laki-laki tak berapa tahu benda ni. Orang hak buat kuih dia tahulah. Dan kebetulan di rumah saya tu isteri saya buat roti tu hampir hari-hari. Pasal anak saya dia lebih suka makan roti dengan kuih dia buat. Kalau gandum cak sauh, dia kata minta maaf kilang gandum cak sauh saya sebut ni bukan nak memburukkan, tapi bagi tahu saja. Kalau kita buat dengan mesin ke dengan tangan tergaul ke, dia jadi macam tanah liat. Dia tak comel. Nak buat kuih dia tak comel. Baiklah, kita tak nak cerita benda tu. Yang penting semua orang takut lapar. Dan sebab itu sengaja saya nak sebut, pada zaman langsung tak ada makanan, hampir langsung tak ada makanan. Kerana tadi Allah ada sebut, Allah sebut pokok langsung tak tumbuh. Nabi sebut pokok langsung tak tumbuh. Hujan langsung tak ada. Tapi haiwan mati kecuali haiwan Rasulullah bubuh sikit, kecuali yang saki-baki dia, hak tahan sikit panjang umur, maka ada yang masih hidup illa masya Allah. Dalam tempoh 3 tahun tersebut menjadi amalan ialah subhanallah walhamdulillahi la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd, ataupun alhamdulillah. Kalau ada orang tanya nak sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kita tak nak larang lah. Cuma lafaz itu ada sedikit penambahan. Yang penting menambah, bukan menambah dalam konteks nak bagi tahu kita lebih pandai dari Nabi, bukan. Tapi bila kita sebut tu biasanya dia jadi mudahnya begitulah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang asalnya ialah la ilaha illallah Allahu akbar alhamdulillah. Jadi supaya kita kalau rasa ada tertekan sikit dengan suasana, cubalah kita beramal. Jangan kata ustaz bagi tips pula, bukan. Kita mengambil berkat dari hadis Nabi. Kalau tempoh yang sangat kritikal, yang paling kritikal, dia boleh menggantikan. Kita bukan tempoh kritikal ni kan. Kita bukan tempoh kritikal, cuma dia mari sikit-sikit ujian Allah untuk ingatkan kita. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua. Dan kita sebolehnya kita tidak mahu hidup ataupun cuba-cuba untuk berhadapan dengan suasana tersebut, kerana kita rasa kita tidak mampu. Kalau anda rasa anda mampu untuk berhadapan dengan suasana tersebut, jaga-jaga sikit. Pasal
dengan lapar, tiba-tiba muncul Dajjal. Kemudian Dajjal ini boleh sampai hadis-hadis menunjukkan Allah beri keistimewaan sampai boleh menurunkan hujan, menumbuhkan ini dalam konteks yang terhad sihir kita kata. Maka takut ada yang terracun dengan Dajjal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita dan kita tak termasuk dalam golongan yang terpaksa menghadapi zaman tersebut. Baiklah, malam ini dosa ke-14 sambungan, kerana yang terakhir kita baca pada 20 hari bulan 3 2022 hari bulan 3 berdasarkan apa yang saya tanda. Kita dah baca hadis ataupun dosa besar yang ke-13. Dosa besar yang ke-14 iaitulah al-kazibu ala Allah azza wa jalla wa ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Berdusta terhadap Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdusta terhadap Allah azza wa jalla, Tuhan yang maha perkasa lagi maha luhur. Jalla maknanya jalil, ataupun yang kita sebut ya zal jalali wal ikram, Rabbul Jalil. Itu perkataan yang sama belaka tu. Jalla, Jalil, Jalal. Yang penting begitu juga berdusta kepada terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Qala al-Hasan humul ladzina yaquluna in syi'na fa'alna wa in syi'na lam naf'al. Kata Al-Hasan, di mana berdasarkan firman Allah ini bermaksud dan pada hari kiamat, pada hari kiamat, maknanya dah mati belaka dah ni, kemudian dihidupkan balik, kamu akan melihat orang ataupun mereka yang berbuat dusta terhadap Allah, mukanya menjadi hitam, muswaddah, menjadi hitam. Mukanya menjadi hitam, bukan dihitamkan saja. Hak dihitamkan itu satu cerita lain, dia jadi hitam. Iswadda maknanya benda itu jadi sendiri. Kalau kita belajar bahasa Arab, benda itu dia jadi sendiri, seolah-olah bukan kulit je hitam, daging tu hitam, muka tu dia bertukar warna sendiri. Itu tak termasuk dengan hitam debu dan hitam tar yang kita baca dalam ayat yang lain. Kalau sempat kita akan sebut balik bagaimana yang kena ke atas muka tersebut. Cuba bayangkan, tak termasuk pula dengan apa yang diberitahu depan muka mereka dengan belakang muka serupa. Muka depan dengan belakang serupa, bukan sekadar hitam buta dalam ayat yang lain. Wa man a'rada an zikri, lama saya tak baca ayat ni, lama sungguh tak baca ayat ni, sampai rasa was-was nak baca, takut apa ni tersalah. Wa man a'rada an zikri, sesiapa yang berpaling dari zikri, yakni Al-Quran, ajaran Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya, fa itu nak menunjuk jawapan dia. Orang kata bubuh gula maka manis, kan? Tak ada jawapan lain. Ada jawapan lain, bubuh gula maka payau. Tak betul lah tu. Maka jawapan itu dia mesti begitu. Fa inna, sesungguhnya, satu kepastian yang disebut oleh Allah, lahu ma'isyatan dhanka, selepas dia mati bermula akhirat, dikubur lagi, kehidupannya sangat sempit.
wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, di mana pada hari kiamat nanti kami akan bangkit, bukan bangkit apa ni, bentangkan. Kalau tika kita bentangkan kan, kalau orang kita kata apa, bila kita berbuh ramai-ramai merata bangkit, maknanya dari kubur. Kalau kita sebut pada orang, macam mana kita nak sebut dalam bahasa yang lebih tepat, kalau kita nak sebut dalam bahasa Arab? Nak cuba lagi cari dalam bahasa Melayu. Saya nak cuba tengok terjemahan bahasa Melayu kata ya, dia tulis apa. Dan kami himpunkan, kami akan himpunkan. Kami akan himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Lalu mereka bertanya, mereka bercakap, qala rabbi lima hasyartani a'ma, wahai Tuhan, kenapa engkau himpunkan kami dalam keadaan buta? Waqad kuntu basira, padahal dulu aku sangat melihat. Basira. Qala, Allah jawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, begitulah masa kamu hidup atas dunia dulu, kamu sengaja melupakan dia. Nasita, maknanya kamu memilih untuk lupa. Sebab itu kalau kita baca dalam cerita Nabi Musa, dia sebut wa ma ansanihu illa syaitan. Bukan Nabi Musa sebut, yang bersama dengan Nabi Musa tu, Nabi apa nama? Nabi bukan Khidir, yang seorang lagi. Allahu Akbar. Tak apalah, yang kita sebut nanti bila teringat kita akan sebut balik. Dia kata wama, dia bersama, dia teman Nabi Musa. Apa nama Nabi tu? Ramai duduk meneka. Tak apalah, tunggu dulu, tak ingat, saya tak dengar. Wa ma ansanihu illa syaitan. Ansani maknanya bukan dia sendiri yang lupa, dia terlupa. Terlupa maknanya di luar pilihan. Fanasitaha, dia memilih untuk melupakan, maknanya tak ambil peduli. Dia memilih untuk tidak menggunakan Al-Quran ataupun bersama dengan Islam. Fanasitaha. Lalu Allah pun sebut wa kadzalikal yauma tunsa, maka begitulah pada hari ini, yakni pada hari kiamat, kamu juga dilupakan. Tidak ada, Allah tidak akan beri kepada dia peluang untuk dia diingat, dikasihan belas. Nabi Yusha kan, Nabi Yusha, qila lah dikatakan ya. Baiklah, Nabi Yusha bin Nun. Baik, Yusha bin Nun lah kan, Yusha bin Nun. Okey. Yang penting dalam hadis ini, dalam ayat yang Nabi kata ni,
pada hari kiamat kamu akan tengok orang yang membohongi. Ayat yang saya baca tadi sengaja melupakan fanasita. Kata Al-Hasan, dia kata humul ladzina yaqulu Hasan Al-Basri, dia kata orang yang dikatakan membohongi Allah, bahasa kita sebut berdusta, bahasa terjemahan buku ni, berdusta terhadap Allah. Apa makna berdusta terhadap Allah? Humul ladzina yaquluna, ini golongan sampai satu masa kamu akan tengok mereka. Siapa dia? In syi'na fa'alna wa in syi'na lam naf'al. Ikut suka hati kami, kalau kami nak kami buat. Maknanya kalau kami nak, kami terima pakai hukum hakam, sama ada akidah ke, syariat ke, akhlak ke. Kalau kami nak, kami guna pakai. Wa in syi'na lam naf'al. Kalau kami nak, kami tak terima. Jadi perangai Yahudi tu ada, maaf saya sebut, perangai Yahudi. Ini cerita berkaitan dengan orang beriman. Jadi ini yang disebut qala Ibnul Jauzi fi tafsirihi wa qad dhahaba ta'ifatu minal ulama. Kata Imam Ibnul Jauzi mengatakan sebahagian ulama berkata bahawa perkataan al-kazib, yakni dusta terhadap Allah dan Rasulnya, merupakan kekufuran, kekafiran. Lagi kufur dengan kafir. Kafir orang, kufur ialah perangai ataupun akidah. Sini sebut terus kekafiran yang dapat mengeluarkan seseorang dari millah Islam, yakni orang yang buat begitu disebut di sini, mereka ini adalah kufrun yanqulu anil millah, yang mengeluarkan seseorang itu dari millah, yakni Islam. Wala raiba, dan tidak syak, kata Imam Ibnul Jauzi, dia kata tidak ragu, annal kaziba 'ala Allahi wa 'ala rasulihi, bahawa berdusta terhadap Allah dan Rasul bermaksud perkara yang paling asas yang kita kena faham, fi tahlili haramin, melibatkan hukum hakam halal dan haram. Benda yang haram dia halalkan. Maka mulalah duduk bagi alasan begitu, begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan main benda ni, jangan main benda ni. Sesiapa pun di kalangan kita mesti berniat, berusaha dengan kadar masing-masing, berusaha tunjuk kepada Allah kesungguhan kita untuk hanya menghalalkan yang halal, membantu hanya yang halal dihalalkan, yang haram tetap haram. Maka tak diragukan lagi merupakan kekafiran yang nyata. Tahrimu halal kufrun mahdun, kalau Imam Ibnul Jauzi disebut. Bila sebut perkataan mahdun ini, maknanya pure. Kalau orang kata emas, zahabun mahdun, maknanya emas 999. Orang tak berani nak kata 10 je. 999 kan, 999. Sekarang emas 9 point berapa? 96 9 berapa? Saya tak beli, bukan saya beli, jangan ingat saya beli. Saya pergi beli makanan, isteri saya tunjuk tu, tengok, tak silap saya 2-3 hari lepas 27 lebih harga dia, 27 lebih. Allahu Akbar. Kalau nak beri, kalau isteri kata nak lepeh saya jatuh degem atas lantai. Nasib baik isteri saya dia bukan jenis minat emas, dia bukan jenis minat, dia tak boleh. Dia kalau muslimat tengok, bukan isteri saya je, mana-mana orang di sebelah Eropah lah, orang sebelah Eropah bila sebut emas ni, kalau anda tengok jarang seorang pakai emas dekat lengan, dekat apa ni,
dekat ni, dekat tangan, pergelangan tangan. Kalau ada pun halus. Begitu juga yang di leher. Ada, kalau ada pun halus je. Kalau hak pakai kasar tu pasal dia model, dia nak tunjuk, nak memperkenalkan. Kalau bila dia pakai sendiri, saya teringat ni muslimat ni nak beritahu muslimat. Ni cerita lama, ni cerita lama. Bukan semua orang Eropah betul, banyak salah dia. Dan bukan semua kita betul, banyak juga salah kita. Tapi kita sama belajar. Hak mana molek kita ambil, hak mana tak molek kita buanglah, kan? Tak ada orang semua betul. Baik. Hari ni isteri saya dia masak apa ni, kambing gulai apa benda tak tahulah, kari kambing. Kari kambing, lamb shoulder, ada dalam peti ais tu, dia masak kari. Sedapnya makan. Di Bosnia tak ada benda tu. Jadi kalau dia kata kalau ada orang Bosnia kata di Bosnia kuah kambing lagi sedap, maknanya tak betul, dia kata. Tapi itu bukan Malaysia punya, itu mamak punya, itu resepi mamak punya dia. Kok internet kan boleh belaka. Cerita saya begini, muslimin muslimat. Ini cerita lama, bukan barangkali 20 tahun dulu. Masa tu saya pergi Bosnia, kemudian saya pergi berjalan ke Sarajevo, ibu negeri Bosnia, dengan abang ipar saya. Isteri saya tak pergi, duduk kat rumah. Bila saya pergi masuk dalam pasar, macam pasar di Turki tu, apa nama yang tertutup tu, pasar yang tertutup tu, lupa dah lama dia. Yang penting dia ada pasar macam tu. Cuma hak di Bosnia dia kecil lah, hak di Turki dia besar. Saya tengok tudung perempuan pakai tudung. Saya pun tengok comel, hak jual tudung comel juga. Nanti isteri saya tengok ke YouTube ni, apa ni kena marah saya. Jadi bila saya nak ambil tudung tu, saya tanya satu-satu, mahal berbanding dengan harga di Malaysia, lagi mahal. Tapi nak beli tu sebagai dipanggil hadiah kan. Mahal RM1, RM2 tu biar je lah. Pasal dia kata tudung Turki. Saya pun pilih. Ambil, pegang kan, 2-3 tengok. Saya pun tanya dia dalam bahasa Bosnia. Dia pun terkejut. Hak tukang jual tu, awak boleh cakap Bosnia? Saya kata, ya saya boleh. Dia pun tanya-tanya, saya beritahu lah saya kahwin dengan orang Bosnia. Jadi isteri awak orang Bosnia? Ya. Saya duduk pegang tudung ni, nak bayar je. Dia tengok tudung tu, dia pun senyum pada saya. Dia kata, boleh tak saya nasihat awak? Saya tanya, apa dia? Isteri awak orang Bosnia kan? Kami orang Bosnia, kami tak pakai warna-warni. Terang benderang. Dia kata, awak beli ni, isteri awak tak akan pakai. Dia kata pada saya. Jadi saya tanya, warna apa nak beli? Dia pun tunjuk warna lembut-lembut je, macam warna peach, warna coklat tapi lembut lah, warna lembut, ataupun hitam putih, warna lembut. Kalau corak pun bunga halus-halus, tak berpetak-petak apa semua kan. Tudung Turki. Jadi kalau kamu dah dia kata begitu nasihat, saya pun ambil juga. Tapi hati tu minat juga hak warna tu, pasal saya orang Malaysia, orang Melayu. Jadi saya pun beli juga, beli satu. Saya beli 6 ke 7, pasal isteri ada, ipar ada, kakak apa semua kan. Beli, buat balik sampai kat rumah masing-masing pun pilih. Hak berwarna-warni tu tak ada seorang pun sentuh. Lala isteri saya tanya, pasal apa awak ambil warna ni? Warna ni. Jadi lepas hari itu baru saya faham. Itu contoh pasal kebetulan saya sebut bab emas kan, bab emas. Dan saya pernah sebut kepada muslimat, kalau nak pakai tudung janganlah bertingkat-tingkat sangat, jangan berbunga-bunga sangat, warna terang benderang. Kalau tak percaya muslimat bawa tudung hak hitam putih, hak warna comel, warna satu, lepas tu bunga halu warna tak apa terang. Bawa hak warna terang-terang tu pergi kat kampung orang asli, angkat begitu, tunjuk hak mana dia pilih.
Dia akan pilih hak tu, hak terang benderang tu. Tak pun pergi ke sebelah Hindustan sana, dia pilih hak tu lah, dia pilih hak tu. Jadi itu sekadar nak tu, nah, kita orang benda tu kita belajar. Jadi benda yang saya sebut tadi, yang saya katakan tadi, bagaimana cerita dalam konteks dah masuk ke? Belum lagi. Sampai satu ketika yang disebutkan di sini, iaitulah bila Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, maka ikut mana pun kita kena haram dan berusaha. Dan apa yang halal itu halal, yang haram tetap haram. Nabi bersabda, man kadzaba alayya buniya lahu baitun fi jahannama. Siapa yang membohongi aku, benda hak aku tak buat dalam agama, dalam konteks ajaran itu sama sekali tak ada kena-mengena, tak ada kena-mengena, sipi-sipi pun tak ada, kan? Macam semalam ada orang tanya saya, semalam ke hari Rabu, semalam Khamis, malam Jumaat, semalam kami malam Jumaat, okey, hari Rabu saya kuliah dekat Kemensah. Elok saya nak buka pintu kereta nak balik, dia tanya, ustaz, ada seorang lelaki, boleh tak saya nak baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati? Nabi ajar tak macam tu? Soalan dia. Elok saya masuk kaki tepi tu tak sempat tutup, dia kemari nak balik lah. Saya pun bagi tahu dia, Nabi ajar pada isteri Nabi Juwairiyah, Nabi ajar pendek je, subhanallah, sebutir je. Hak lain Nabi tak sebut. Subhanallah wa bihamdihi, dengan wa bihamdihi. Subhanallah, bukan walhamdulillah, wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Apa khasiatnya? Khasiatnya ialah bila kita baca begitu, dia menandingi adada khalqihi, itu menandingi dengan ucapan tanpa kita sebut. Itu dipanggil trik dalam, bukan kita trik Allah, bukan kita trik Nabi. Nabi mengajar kita trik pahala. Itu kalau bahasa yang boleh saya guna. Kalau bahasa tu tak salah saya guna. Kita trik pahala. Pasal apa? Juwairiyah ni setiap pagi lepas dia sembahyang duha secara khusus ataupun sunat awabin, dia duduk depan dia banyak anak batu. Dia duduk baca banyak. Jadi pendek kata bukan beratus, beribu. Lepas dia ulang-ulang, berapa biji dia je tahu. Berapa banyak mana Tuhan punya badan. Nabi kata pun bagi tahu, nak tak aku ajar kamu baca 3 kali lebih banyak dari batu hak kamu duduk dari, kalau kamu baca dari pagi sampai ke tengah hari. Kamu baca 3 kali, apa dia? Subhanallah. Bacakan subhanallah wa bihamdihi. Triknya apa dia? Sebutan itu adada khalqihi, sebanyak makhluk Allah. Tengok, sebut sekali je, tapi biar dia di sisi Allah kadarnya sebanyak makhluk Allah. Adada khalqihi wa ridha nafsihi, dan hebat dia itu kehebatan ridha Allah. Kita wa ridha nafsihi wa zinata arshihi, sebutan yang sikit itu bukan berat sebesar bukit Uhud, berat arasy Allah. Allahu akbar. Wa zinata, zinah tu bukan zinah, dia tak ada ya. Wa zinata, zai nun ta, maknanya wazan, mizan, timbangan, berat, weight. Wa zinata arshihi wa midada kalimati. Kamu baca ni 3 kali
kalah hak butir-butir tadi tu. Allahu Akbar. Saya kata hak ni hak Nabi ajar. Lepas tu hak awak nak baca tu, saya tidak mahu kata awak salah, tapi kalau awak baca pagi molek ni, pasal tu Nabi ajar isteri Nabi. Tapi kalau awak nak baca ni masa-masa mana, bacalah, mudah-mudahan trik kita pada pahala itu diterima Allah. Kita bukan trik malaikat, kita bukan trik Allah, kita bukan trik Nabi, kita trik diri kita sendirilah, kita kata. Kita beradab, itu je. Macam saya sekarang, ini contohnya lah. Sebab itu saya sendiri, bila saya sekarang kan, benda hak tak ada, boleh tak nak buat? Saya kata setiap kali subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kan. Sebelum masuk tu saya baca dulu, ada khalqihi wa rida nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Supaya dia bukan 33 je, tapi dia seberat lain lagi, sebanyak wa midada kalimati, sebanyak apa ni, kalimah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian habis, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Habis sebelum masuk Allah Akbar, cubalah, mudah-mudahan mohon dari Allah, ada khalqihi wa rida nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Saya tidak mahu benda ni jangan jadikan isu dalam konteks ustaz orang suruh guna ni, apa ni, buat bid'ah baru ni. Sejak bila? Bukan. Kalau anda tak nak buat, itu cerita anda. Ada orang baca apa ni, subhanallah, lepas habis subhanallah tu, sebelum alhamdulillah ada apa yang baca tu, subhanallah, subhanallah, macam mana sebelum masuk alhamdulillah, lupa dah saya, pasal lama saya pun tak baca yang tu, jadi tak ingat. Subhanallah, 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 subhanallah. Kemudian sebelum masuk alhamdulillah, kan ada selalu kita baca ke tak baca? Tak ingat? Oh, tak ingat juga. Yalah, tak ingat. Bila kita duduk, bila ad hoc gini, daiman abada walhamdulillah kan. Adalah sebutan tak ingat, nanti benda tu ingat sebenarnya, cuma bila nak sebut gini. Jadi hak tu pun saya tak tahu mari dari mana, tapi diamal. Jadi saya kata baik aku ambil hak Nabi ajar, cubalah seperti Nabi ajar. Contohnya Nabi ajar kunut kan, ada orang dia kunut panjang begini. Hak Nabi ajar Hasan dan Husain kunut, hak kita baca tu. Sebab itu Syekh Al-Maramisi dia selalu bagi, dia acap kali dia kata, khususnya kadang-kadang dalam bulan Ramadan orang terlalu panjang baca, dia kata baca tu je Nabi ajar, cukup. Allahumma hdina fi man hadait, sampai habis tu kita berhenti sebentar untuk azan, insya-Allah. Azan kan masuk dah waktu kan.
Allahu Akbar. Bismillah. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Dalam hadis yang lain tadi yang mudah saya sebut, yang tu yang mudah ya. Sebenarnya ada hadis-hadis lain. Ada yang hadis-hadis dhaif pun ada, tapi saya tak nak sebut yang dhaif lah. Hadis-hadis yang sahih. Tapi yang ini lafaz dia susah sikit. Saya pun ada beberapa kali cuba untuk trik maaf saya sebut trik pahala dengan lafaz yang lain. Tapi payah nak ingat. Jadi bila payah nak ingat, dalam bahasa, dalam kata-kata orang Arab, ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Benda hak tak boleh semua sekali, jangan tinggal semua sekali. Ambil hak mampu. Kan? Apa dia? Contoh ni ini tadi Nabi ajar pada isteri Nabi sendiri, Al-Juwairiyah. Dari pagi lepas solat sampai nak ke zuhur, Nabi kata tak habis-habis lagi. Kalau kamu baca tadi 3 kali, selesai. Ni diceritakan oleh Abu Umamah Al-Bahili. Nabi ajar kepada dia dan pada sahabat, alhamdulillah adada ma khalaqa. Nampak? Tadi adada khalqihi, ini adada ma khalaqa. Aku sebut alhamdulillah sekali, tapi di sisi Allah, ya Allah jadikan dia sebanyak makhluk yang kau cipta. Siapa boleh bilang makhluk Allah? Kan? Walhamdulillah mil'a ma khalaqa. Syukur sepenuh apa yang engkau cipta. Ciptaan yang paling besar apa dia? Paling besar Arasy Allah. Cuba bayangkan kalau pahala kita dapat sebesar Arasy Allah. Arasy, syurga tu tak boleh nak bandingkan dengan Arasy. Syurga tu besar dah. Kita nak masuk dalam syurga, dengar molek kita kadang-kadang kita kena ambil benda logik. Dia panggil, kalau pahala kita sebesar Arasy, boleh cover tak syurga? Cover ni tutup, maknanya benda kain besar, benda duduk bawah, nak cover tu
percayalah, yang di sini kita perlu beriman dengan kemurahan Allah yang Allah sebut Karim. Sebab itu kita sebut Al-Quranul Karim. Pahala dia pelik, pahala dia pelik. Ini contoh, ini baru satu, tak habis baca. Walhamdulillahi mil'a ma khalaqa, walhamdulillahi adada ma fis samawati wal ardi. Alhamdulillah itu sekali aku sebut, tapi biarlah ucapan itu sebanyak makhluk yang kau cipta, yang ada di langit dan di bumi. Berdiri bulu roma saya bila saya sebut ni. Rasa kat ni, nak cerita Allahu Akbar. Kalau kita ada tuan macam ni kan, kalau orang beri pada kita kan, orang tuan. Tadi saya teringat, tadi masa saya balik UIA, saya tengok orang duduk piling tiang yang nak bubuh apa ni, yang telefon bimbit ni lah ni. Kawan saya seorang ada kerja tu. Tadi tu bukan kawan saya lah, kawan saya kat kampung sana. Bila saya tengok dia lalu, gaji dia kecil je, dan orang yang buat piling ni, dia dapat projek ni kaya. Pasal apa? Kebetulan juga saya ada kawan yang kerja dia piling, bukan dia dapat projek piling buat tu, kaya. Jadi saya tidak mahu bercakap tentang orang tu, tentang orang ini, pasal kita tengah bercakap benda kita tak tahu. Cuma kita bercakap antara orang kaya dengan kuli. Agaknya kan, saya terfikir, saya teringat kawan saya tu tak ada rumah, tak mampu beli rumah. Dia lebih tua dari saya muda dari dia, tapi saya boleh beli rumah. Kalaulah tuan dia bagi rumah kan, tak payah harga mahal-mahal, 100,000 lah kat kampung kan, 100,000. Tahun ni beri seorang orang ni, tahun ni beri seorang orang lain. Agak-agaknya pekerja dia cium tangan dia, cium lutut dia. Betul tak? Itu baru 100,000. Cuba bayangkan Allah bagi sepenuh arash. Berimanlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berimanlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dia boleh hafal, jom kita hafal doa ni. Hak tadi kita dah hafal kan? Kita tak hafal. Tak hafal aku rotan kamu. Sahabat saya sayang. Saya kata apa pun dia tak kisah. Saya sayang dia, dia sayang saya. Dia kata pada saya pun saya tak kisah. Kalau dia bercakap dengan saya mu aku pun aku tak kisah. Gitu. Saya sayang dia. Lillahi ta'ala. Beritahu. Jadi saya beritahu. Tak apa kan, gurau tu gurau walhamdulillahi mil'a ma fis samawati wal ardi. Nabi ungkit, walhamdulillahi adada ma ahsa kitabuhu. Alhamdulillah sebanyak kitab Allah di langit bukan kitab Quran ni, Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz apa benda dia tak tulis, dia tulis belaka sebanyak itu, sebanyak huruf yang dia tulis. Midad ni mana dia dakwat. Allahu Akbar. Walhamdulillahi adada kulli syai'in. Jangan, tadi Nabi sebut besar-besar, adada kulli syai'in. Bila sebut syai'in ni biasa benda kecil, halus kita tak nampak tu. Bubur semut pun cukup dah. Sebanyak zarah. Allahu Akbar. Walhamdulillahi mil'a kulli syai'in wa subhanallahi mithlaha fa'azim zalik. Ya Allah, lepas tu di hujungnya ya Allah, kita pun sebut Nabi aja. Alhamdulillah sepenuh, mil'a ni penuh. Setiap sesuatu yang kecil, maha suci Tuhan. Mislaha, maha suci Tuhan. Kita puji Allah. Lepas tadi kita sebut Alhamdulillah kan, lepas tu akhir sekali kita puji Allah. Kita kata maha suci Engkau, maknanya Engkau maha satu, tak ada syirik. Puji-pujian aku, Nabi tak sebut panjang lah tadi.
Ikut, kalau ikut nak kena sebut balik ma khalaqa kan. Nabi ringkaskan lagi mislaha. Sebab itu bila ada orang kata kan, pernah tak dengar ada orang kata Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah seperti mana biasa aku doa, amin. Pernah tak dengar ada orang kata jangan buat begitu? Saya tak nak kata jangan buat, saya tak nak kata hak dia kata jangan buat, apa dalil dia? Saya tak ada. Faham? Kalau ada orang buat, kamu tak tahu selama ni dia minta banyak mana, kadang-kadang dia sibuk, maka dia terpaksa sebut ya Allah Tuhanku seperti mana biasa yang aku minta. Cover habis, saya beriman. Pasal apa? Saya baca hadis Nabi. Aku sebut di akhir subhanallah, tak sebut dah, serupa dengan hak aku sebut tadi, mislah fa'azim zalika, maka ya Allah besarkanlah pahala kurniaanmu untuk aku. Allahu akbar. Kata alhamdulillah kita orang Islam, alhamdulillah kita belajar, alhamdulillah. Jadi sekadar itu yang kita sempat baca malam ni, tak habis cerita berkaitan dengan orang yang tak percaya pada hukum Islam ni, ya. Ini bukan cerita bab akidah saja. Ramai percaya bab akidah, ramai percaya bab akidah. Sekali lagi, ramai percaya bab akidah. Tadi sebelum datang saya 2-3 malam ni, adik saya kata tengoklah satu cerita Turki zaman Bani Osmaniyah, dia lakonan balik lah. Bila tengok orang munafik kan, dalam payah nak memperjuangkan kabilah kan, ada je orang munafik yang bersekongkol dengan Salibiyah, yang bersekongkol dengan tentera Mongol, macam-macam. Bila dia lakon balik, benda tu lakon je. Saya tengok, ya Allah, orang munafik ni dalam lakonan dia buat tu lillahi ta'ala tu lebih banyak lagi orang hak berjuang. Bila dia sebut, bila bercakap sumpah saja, bersumpah saja lillahi ta'ala, betul hak macam dalam Quran tu cerita. Allahu akbar. Allah jadikan kita jujur lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Sekali lagi, kalau bulan puasa baru ni, imanan wahtisaban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arsyika wa midada kalimatika. Ya Allah, ampunilah dosa kami semua sekali, pengampunan yang sebanyak makhlukmu ya Allah, dan sehebat redamu kepada kami, dan seberat timbangan arasmu ya Allah, wa midada kalimatik, dan sebanyak dakwat yang menulis kalimahmu yang tidak pernah habis ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin wa aqimus salah.